Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama kita dalam program Aspirasiku 40 Hari menuju Kegemilangan SPM 2021 untuk PPD Kinta Selatan. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak PPD, terutamanya Dr. Mio Hamdan bin Haji Ghazali, Pegawai PPD Kinta Selatan. Saya Cikgu Nurul Huda binti Muhammad Suhaimi dari SMJK Pei Yuen ingin membuat sedikit perkongsian tentang Bahasa Melayu Kertas 1 SPM KSSM dengan kodnya 1103 Palang 1. Okey, suka saya katakan kepada calon SPM pada tahun ini, tajamkan senjata terakhir sebelum ke medan peperangan SPM kerana semuanya mampu berubah jika ada kemahuan dan daya usaha yang tidak kenal erti lelah. Okey, terlebih dahulu kita lihat format Bahasa Melayu SPM KSSM secara keseluruhan. Okey, untuk Bahasa Melayu terdiri daripada 3 kertas. Okey, kita ada kertas 1, kertas 2, kertas 3 dan kertas 4. Okey, bagi kertas 1, okey, yang menyumbang markah 100, okey, kita ada 2 soalan. Okey, 2 soalan karangan iaitu pada bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian A untuk karangan respons terhad, okey, markah yang diperuntukkan 30 dan masa yang dicadangkan untuk menjawabnya selama 30 minit. Manakala untuk bahagian B karangan respons terbuka, markah yang diperuntukkan ialah 70 markah dan masa yang dicadangkan untuk menjawabnya ialah 1 jam 30 minit. Jadi pelajar-pelajar diberi masa selama 2 jam untuk menyelesaikan 2 buah karangan ini. Okey, manakala kita teruskan pada kertas 2. Kertas 2 pula markah yang diperuntukkan 100 markah. Okey, dengan 3 bahagian. Bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa yang menyumbang markah 35. Okey, bahagian B, pemahaman dengan markah 35 markah. Dan bahagian C iaitu rumusan sebanyak 30 markah. Dan pelajar-pelajar perlu menyelesaikan ke-9 soalan ini dalam masa 2 jam 30 minit. Okey, seterusnya untuk kertas 3, okey, iaitu kertas ujian bertutur. Okey, kita ada 2 bahagian. Satu, ujian bertutur secara individu yang menyumbang markah 40 dan kumpulan sebanyak 30 markah. Dan saya percaya kebanyakan calon SPM telah melaluinya, okey, pada minggu lepas. Okey, seterusnya untuk kertas 4, okey, markah yang diperuntukkan 30 markah iaitu ujian mendengar yang terdiri pada 4 hingga 6 petikan. Okey, selain itu dalam 4 hingga 6 petikan juga terdiri daripada 20 hingga 25 soalan dan setiap petikan berdurasi 3 hingga 4 minit. Jadi saya suka menarik perhatian pelajar-pelajar untuk melihat pembahagian markah di sini ya. Jadi kalau kita lihat jumlah markah untuk keempat-empat kertas berjumlah 300 markah. Jadi kalau kita lihat kertas 1 dan kertas 2, peratus markahnya lebih tinggi berbanding kertas-kertas lain iaitu sebanyak 33.35%. Okey, begitu juga dengan kertas 2. Okey, untuk kertas 3 23.3% dan kertas 4 sebanyak 10%. Okey, jadi saya juga suka main kira-kira ya. Suka main kira-kira untuk pelajar-pelajar, calon-calon SPM membuat sasaran dalam grade Bahasa Melayu SPM KSSM. Okey, jadi kalau pelajar sekurang-kurangnya mensasarkan Bahasa Melayu dengan grade E iaitu lulus, okey, jadi saya beri tumpuan kepada kertas 1. Jadi karangan A sekurang-kurangnya pelajar perlu mendapat 12 markah. Okey, manakala untuk karangan B sebanyak 30 markah. Jadi untuk kertas 1 bagi pelajar yang mensasarkan sekurang-kurangnya grade E dalam Bahasa Melayu, okey, karangan perlu mendapat 42 markah. Iaitu kedua-dua karangan perlu mencapai peringkat memuaskan. Okey, manakala untuk pelajar yang mensasarkan Bahasa Melayu dengan lulus grade C, iaitu lulus kredit, untuk kertas 1, pelajar perlu sekurang-kurangnya mendapat 50 markah iaitu untuk karangan A 15 markah, karangan B 35 markah. Jadi kedua-dua buah karangan berada pada peringkat baik.
Okey, dan seterusnya untuk mendapat grade A tolak, okey, untuk kertas 1, markah yang perlu diperoleh oleh setiap pelajar ialah 70 markah. Okey, yang mana untuk karangan A 20 markah dan karangan B sekurang-kurangnya 50 markah. Jadi kedua-dua buah karangan ni perlu mencapai peringkat kepujian. Okey, jadi kita lihat terlebih dahulu rubrik permakahan bagi karangan bahagian A. Okey, tadi saya juga telah katakan untuk mendapat grade A tolak, untuk mendapat grade C dan begitu juga untuk mendapat grade E. Kan, karangan perlu memenuhi peringkat kepujian, baik dan sederhana. Jadi kalau kita lihat kriteria bagi setiap peringkat, okay, contohnya untuk peringkat kepujian, idea perlu dihuraikan dengan jelas. Okay, jadi maksudnya bukan sekadar menyatakan isi, tapi isi itu perlu dihuraikan dengan jelas, difahami oleh pembaca. Okay, seterusnya untuk peringkat kepujian, bahasa yang digunakan dalam penulisan karangan juga perlu gramatis. Gramatis maksudnya ayat tu lengkap dengan subjek dan predikat, difahami, tidak tergantung. Okay, malah dari segi kata dan ayat serta penggunaan tanda baca juga betul, ejaan mengikut sistem ejaan Rumi Baharu, penggunaan kosakata juga luas. Okay, kosakata perlu penggunaan yang luas, menggunakan kata darjat tinggi. Okay, bukan menggunakan kosakata mudah, biasa. Okay, untuk mendapat peringkat kepujian. Okay, dan seterusnya wacana juga lengkap. Wacana lengkap maksudnya pemerengganan, lengkap dengan pendahuluan, lengkap dengan isi. Begitu juga dengan perenggan penutup. Begitu juga dengan penggunaan penada wacana. Okey, dan unsur bahasa yang digunakan juga perlu bervariasi, maksudnya ada kepelbagaian. Okey, pelajar perlu menonjolkan kemahiran berbahasa dalam menulis karangan. Begitu juga untuk pengolahan juga perlu ada sesuatu yang menarik dan berkesan, yang mampu menarik perhatian pembaca untuk mengangkat karangan yang ditulis oleh calon itu sebagai karangan kepujian. Okey, jadi kalau kita lihat pada rubrik pemakahan peringkat baik dan sederhana, juga melihat pada aspek yang sama. Cuma pada peringkat baik kita lihat semuanya pada peringkat masih. Okey, ada ciri-ciri itu tetapi masih. Okey, tapi kalau kita lihat pada peringkat sederhana atau memuaskan, okey, semuanya ada peringkat kurang. Kriteria itu ada kurang atau masih. Maksudnya terdapat sedikit kesalahan di sana dan sini. Okey, tapi tidak pelajar masih mampu mendapat markah sebaiknya. Okey, untuk karangan bahagian B juga tidak jauh bezanya dengan rubrik pemakahan bagi bahagian A. Okey, sebab pada peringkat kepujian baik dan sederhana ataupun memuaskan ini, ciri-ciri atau kriteria bagi setiap peringkat penulisan karangan ini sama. Okey, iaitu kita akan lihat pada idea yang relevan dengan tajuk, okey, menepati tugasan, arahan soalan, okey, dihuraikan dengan jelas, bahasa gramatis. Jadi semua perkara juga dinilai sama dengan karangan bahagian A. Okey, cuma untuk bahagian kepujian itu kita dapat lihat ada penambahan satu lagi aspek dalam pemakahan, iaitu pengolahannya mesti menarik dan berkesan. Olahan tu dan dia juga perlu menepati tugasan. Okey, begitu juga untuk peringkat baik dan sederhana, iaitu pada peringkat masih dan kurang. Okey, jadi mungkin ada pelajar cakap, cikgu, saya tak mau peringkat kepujian. Cikgu, saya tak mau pada peringkat baik. Cikgu, saya tak mau pada peringkat memuaskan. Mungkin pelajar mensasarkan kecemerlangan dalam untuk bahasa Melayu kertas 1. Jadi untuk kriteria cemerlang bagi karangan bahagian A, idea, bahasa, pengolahan semuanya perlu jelas dan menarik. Tetapi dia ada aspek sangat. Okay? Untuk idea dia mesti sangat jelas dan matang. Kematangan tu yang dicari dalam sesebuah karangan yang cemerlang. Okey, mungkin ada pelajar tertanya-tanya, bagaimana kematangan tu boleh ditonjolkan dalam sesebuah karangan? Adakah remaja yang berumur 17 atau 18 tahun ni perlu menulis seperti orang tua? Okey, tidak ya. Maksud kematangan di sini, maksudnya pelajar ni perlu menonjolkan pengetahuan, pengetahuan umum tentang isu semasa, boleh mengaitkan
tema yang ditanya, soalan yang ditanya dengan isu semasa yang berlaku. Kan boleh mengaitkannya dengan petikan kata daripada tokoh-tokoh kan untuk mengukuhkan lagi huraian yang diberikan dalam karangan. Jadi kematangan tu mesti ada dalam karangan cemerlang. Jadi untuk mencapai kecemerlangan dalam bahasa Melayu, tak lain dan tak bukan, pelajar mesti banyak membaca. Jika tidak membaca pun paling kurang pelajar-pelajar perlu menonton berita kan untuk sentiasa mendapat isu-isu semasa yang berkaitan dengan tajuk yang ditanya dalam soalan. Okey. Begitu juga untuk bahagian B, ciri-ciri yang sama. Okey, perlukan kematangan tetapi aspek yang paling penting yang ditekankan dalam bahagian B ialah sangat menepati tugasan. Tugasan, mungkin dia minta tentang ciri-ciri. So perlu memenuhi kehendak soalan. Bilangan patah perkataan, semuanya ditepati. Barulah layak untuk mendapat cemerlang. Seterusnya. Sekarang kita fokus kepada format Bahasa Melayu Kertas 1 SPMK SSM. Untuk soalan Kertas 1 Bahasa Melayu, kita ada 2 soalan. Kita ada bahagian A dan bahagian B. Untuk bahagian A dikenali sebagai respons terhad. Terhad, kenapa dikatakan terhad? Sebab pelajar-pelajar akan diberi satu soalan sahaja dan soalan itu perlu dijawab wajib, tiada pilihan. Dan soalan yang diberikan itu berdasarkan kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan. Jadi ada beberapa bahan rangsangan yang diberikan dalam soalan pertama. Dan panjang karangan bahagian ini sekurang-kurangnya 150 patah perkataan dan maksimum 200 patah perkataan. Dan markah yang diperuntukkan 30 seperti yang saya sudah jelaskan sebelum ini dan masa menjawabnya 30 minit. Untuk bahagian B pula yang dikenali sebagai respons terbuka. Kenapa dikatakan respons terbuka? Sebab pelajar diberi beberapa pilihan untuk soalan bahagian B. 4 soalan akan diberi pilihan kepada pelajar iaitu mencakupi domain peribadi, peribadi pelajar sendiri. Mungkin soalan boleh tanya tentang usaha anda menjadi pelajar yang cemerlang. Ataupun soalan domain pendidikan, berkisarkan dunia pendidikan, mungkin soalan boleh bertanyakan tentang kepentingan mempelajari mata pelajaran sejarah. Ataupun domain yang ketiga boleh juga ditanya tentang domain kerjaya yang berkisarkan dunia kerjaya. Mungkin bentuk soalannya ialah pelajar diminta untuk mencadangkan usaha-usaha untuk menarik minat belia maupun remaja untuk menceburi bidang pertanian. Dan akhir sekali untuk domain awam berkisarkan masyarakat, isu semasa yang lebih luas. Contohnya mungkin bertanyakan tentang alam sekitar, usaha-usaha untuk melestarikan alam sekitar. Jadi itu antara bentuk ataupun contoh-contoh soalan yang boleh ditanya dalam 4 domain itu. Tetapi pelajar diingatkan untuk memilih satu soalan sahaja. Cara untuk memilih soalan perlulah memilih soalan yang paling dikuasai. Boleh dihuraikan dengan baik, boleh diberikan contoh yang banyak dan tepat. Barulah pelajar boleh memilih antara soalan 1, 2, 3 ataupun 4. Bukan pelajar diingatkan bukan memilih soalan disebabkan tajuk yang disukai, tetapi pilihlah soalan yang pelajar telah dapat merangka banyak isi huraian serta contoh yang mantap. Barulah soalan itu dipilih untuk ditulis karangannya. Untuk karangan bahagian B juga, panjang karangannya antara 350 minimum dan maksimum ialah 500 patah perkataan. Dan markah untuk bahagian B ni lebih banyak iaitu 70 markah. Dan masa yang dicadangkan 1 jam 30 minit. Jadi cadangan masa ni sebaik-baiknya dalam tempoh yang singkat ini, pelajar perlu bijak menguruskan masa. Buat latihan yang banyak di rumah. Dalam masa yang diperuntukkan itu saja dapat menghasilkan karangan-karangan ini.
Kerana kita tak mahu calon-calon SPM mengambil masa yang terlalu lama dalam penulisan karangan bahagian A. Sedangkan karangan bahagian B menyumbang markah yang lebih banyak iaitu 70 markah. Dan suka saya ingatkan kepada semua calon mesti akur arahan soalan terutamanya pada bilangan patah perkataan. Okay, pelajar-pelajar saya sering bertanya, cikgu boleh tak saya nak tulis panjang? Saya nak tulis panjang, karangan saya panjang. Okay, ramai pelajar hantar karangan latihan lebih daripada 500 perkataan, lebih daripada 200 perkataan. Memang huraian mantap, memang huraian jelas, tetapi arahan tidak dipatuhi. Jadi, calon-calon SPM, saya ingatkan sekali lagi, arahan soalan perlu akur, perlu dipatuhi. Kerana sekiranya bilangan patah perkataan melebihi 200 atau 500 patah perkataan itu, pemeriksa tak akan baca. Okey, sekiranya perenggan kesimpulan selepas bilangan patah perkataan itu, jadi kesimpulan ataupun perenggan penutup tu tidak dibaca dan dikira karangan yang ditulis tu tidak lengkap, wacananya tidak lengkap. Okey, kalau kita lihat dalam rubrik pemarkahan tadi, okey, wacana mesti lengkap untuk mendapat peringkat kepujian mahupun cemerlang. Okey, jadi tentu ramai calon SPM bertanya, apakah hot, tajuk-tajuk hot ni, tajuk-tajuk yang akan keluar dalam SPM. Okey, jadi apa yang boleh saya kongsikan di sini untuk karangan SPM yang boleh ditanya dalam SPM ialah 18 tema ya. 18 tema ni ialah daripada DSKP, iaitu pertamanya tema karangan yang boleh ditanya dalam SPM untuk penulisan karangan ialah kesihatan dan kebersihan. Okey, yang kedua keselamatan, yang ketiga perpaduan, yang keempat kebudayaan, kesenian dan estetika, yang kelima jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan, yang keenam sains, teknologi dan inovasi. Okey, tema yang ketujuh kita ada alam sekitar dan teknologi hijau. Yang ke-8 pertanian, penternakan dan perikanan. Okey, tema yang ke-9 ekonomi, keusahawanan dan pengurusan kewangan. Ke-10 pelancongan. Tema yang ke-11 sejarah dan warisan. Okey, tema yang ke-12 sukan dan rekreasi. Okey, tema 13 perindustrian, 14 pendidikan, 15 bahasa dan kesusasteraan, 16 kerjaya, 17 integriti, dan tema yang terakhir pentadbiran dan politik. Jadi 18 tema ini perlu dikuasai. Pelajar-pelajar perlulah mencari atau membaca pelbagai isu semasa yang berkaitan dengan 18 tema ini. Okey, jadi masalah pelajar dalam pengiraan bilangan patah perkataan boleh diatasi dengan maklumat ini ya, iaitu perkara berikut dikira sebagai satu perkataan. Okey, pertamanya kata nama khas. Okey, sebagai contoh, Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, dikira sebagai satu perkataan. Okey, yang kedua, peribahasa. Okey, contoh, melentur buluh biarlah dari rebungnya, dikira sebagai satu perkataan. Okey, yang ketiga, penggunaan puisi. Okay, seperti pantun, syair, sajak, lagu, seloka dan gurindam juga dikira sebagai satu perkataan. Okay, yang keempat, maksud Al-Quran dan hadis yang digunakan. Okay, tulislah sepanjang mana pun, semua tu dikira sebagai satu perkataan. Okay, seterusnya, alamat dalam surat kiriman, sama ada surat kiriman rasmi maupun surat kiriman tidak rasmi juga dikira sebagai satu perkataan. Okey, seterusnya tarikh. Tarikh juga dikira sebagai satu perkataan dan yang terakhirnya ialah kata ganda. Okey, jadi sekarang kita beralih kepada karangan bahagian A iaitu respons terhad. Okey, jadi saya ingin ingatkan sekali lagi ya semua calon SPM untuk wajib menggunakan semua bahan rangsangan yang diberikan. Okey, jadi seperti yang semua sedia maklum, untuk soalan karangan bahagian A, pastinya pelajar akan diberi beberapa bahan. Jadi setiap bahan, pelajar-pelajar perlu ambil ideanya, perlu ambil ideanya untuk ditulis dalam karangan.
Jadi untuk mencapai kecemerlangan dalam karangan bahasa Melayu, semua bahan, setiap bahan yang diberi dalam soalan perlu digunakan. Okey, dan pelajar juga perlu diingat bahawa idea yang terdapat dalam bahan boleh mengandungi lebih daripada satu skop ataupun kehendak soalan. Jadi dalam satu soalan untuk karangan bahagian A, tidak semestinya dia ada satu kehendak soalan daripada beberapa bahan yang ada. Okey, boleh jadi dalam bahan-bahan yang diberi, kalaulah temanya seperti slide yang dipaparkan, okey, soalan ni tentang pengurusan stres. Okey, jadi pengurusan stres, tapi kalau kita lihat dalam bahan 1, bahan 2 dan bahan 3, semuanya tidak tertumpu kepada satu kehendak soalan saja. Okey, kalau kita lihat dalam bahan yang kedua, senaman mudah, itu adalah satu langkah, kan, satu usaha untuk menguruskan stres. Okey, kalau kita lihat dalam bahan yang ketiga, okey, dengan tajuk Keratan Akhbar ni, remaja 16 tahun ke atas berisiko alami tekanan. Okey, dan rangkaian kata yang diwarnakan di situ, pendidikan mental, juga merupakan satu usaha. Tapi berbeza pula dalam bahan yang pertama, itu pula menceritakan tentang ciri-ciri tekanan mental yang dilalui, yang dihadapi oleh individu. Jadi kalau kita nampak, walaupun dalam ketiga-tiga bahan mencakupi tema yang sama, tetapi untuk skop dan kehendak soalan boleh jadi lebih daripada satu. Okey, dan untuk soalan karangan bahagian A ini juga, okey, karangan berformat juga boleh ditanya. Okey, antaranya surat kiriman, okey, email, resume dan rencana. Jadi banyak lagi format-format yang lain, tapi berikan tumpuan kepada 4 format yang dinyatakan ini. Okey, jadi kalau kita lihat pada slide yang seterusnya, kita boleh lihat contoh-contoh karangan berformat. Okey, yang mana pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks, okey, dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okey, selain itu, pelajar-pelajar juga untuk daerah kita selatan, okey, pelajar-pelajar juga boleh merujuk karangan berformat ini dalam modul Ticket to Victory yang dibekalkan oleh JPN. Okey, kalau kita lihat, kita ada surat kiriman rasmi, okey, yang di sebelahnya surat kiriman tidak rasmi, okey, yang mana kita perlu meletakkan tarikh, okey, mana tarikh kiri, mana tarikh letak di kanan, mana tanda tangan. Jadi pelajar perlu kuasai perkara-perkara ini. Okey, begitu juga dengan email. Okey, untuk penulisan email ada 2 jenis, satu email tidak rasmi dan satu lagi email rasmi. Email tidak rasmi ialah email yang kita tulis kepada sahabat handai, okey, kepada kaum keluarga. Okey, berbeza pula dengan email rasmi, kita tulis email ni kepada pihak-pihak atas urusan rasmi, seperti kita hantar ke pihak sekolah, pejabat dan sebagainya. Okey, begitu juga dengan format resume. Okey, pelajar-pelajar perlu menguasainya. Okey, bentuk penulisan resume. Begitu juga dengan rencana yang formatnya begitu mudah, tapi jika pelajar tidak menguasainya, malang sekali. Okey, jadi untuk karangan bahagian A ni juga, arahan soalan dan bahan rangsangan yang diberi perlu dibaca dan difahami sebaik-baiknya. Kerana soalan untuk karangan bahagian A ni boleh jadi 2 bentuk, ya. Satunya ialah soalan yang berfokus. Maksudnya jelas menyatakan kehendak soalan. Okey, fokus atau skop penulisan karangan pelajar. Okey, berbanding satu lagi bentuk untuk karangan bahagian A ni, soalannya berbentuk umum. Okey, hanya menyatakan tema. Tapi apakah kehendak soalannya memerlukan pelajar menganalisis bahan-bahan yang diberi. Okey, untuk soalan umum yang saya nyatakan tadi, okey, seperti contoh soalan yang diberikan, statistik dan bahan di bawah menunjukkan kematian akibat kemalangan jalan raya. Okey, tuliskan sebuah karangan tentang, okey, cuba lihat ayat yang saya warnakan kuning itu. Okey, tuliskan karangan tentang kemalangan jalan raya yang berlaku di negara kita.
Okey, dan panjang karangan anda hendaklah antara 150 patah perkataan hingga 200 patah perkataan. Jadi bentuk soalan ini soalannya umum. Okey, hanya menyatakan tema iaitu kemalangan jalan raya. Tetapi apakah fokusnya? Adakah tentang langkah-langkah mengatasi kemalangan jalan raya? Adakah pelajar perlu menulis tentang punca-punca kemalangan jalan raya berlaku? Atau adakah pelajar perlu menulis kesan akibat kemalangan jalan raya yang berlaku tidak dinyatakan dalam soalan. Jadi ini ialah bentuk soalan yang umum. Jadi kalau bentuk soalan yang umum ini, pelajar perlu menganalisis bahan yang diberi. Okey, contohnya kalau kita lihat dalam bahan yang kedua, Keratan Akbar, okey, ada beberapa tajuk yang ditulis di situ. Okey, antaranya 3 sahabat minum rentung. Okey, minum. Jadi kalau kita lihat di situ, kita boleh katakan bahan ataupun idea yang terdapat dalam bahan yang kedua tentang minum ialah punca kemalangan jalan raya berlaku. Jadi kemalangan jalan raya berlaku berpunca daripada tabiat pengguna ataupun sikap pengguna yang mengambil minuman beralkohol ketika memandu. Jadi itu kita boleh ambil ideanya daripada bahan kedua. Okey, kalau kita lihat pada bahan yang ketiga pula, tajuknya tumpahan minyak di lebuh raya Karak. Juga kalau kita lihat boleh kita kaitkan dengan punca-punca kemalangan jalan raya yang berlaku. Jadi kita boleh ambil. Jadi setiap bahan ni perlu disentuh dan ditulis dalam karangan. Tapi pelajar juga perlu menganalisis dengan baik kerana untuk bahan yang diberi sebenarnya tidak berfokus kepada punca semata-mata. Tetapi kalau kita lihat dalam bahan yang kedua, ada dinyatakan wanita maut langgar bongkah kayu di lebuh raya. Maut. Jadi kata kunci maut tu juga boleh dikatakan sebagai kesan kemalangan jalan raya berlaku. Kan, kemalangan jalan raya yang berlaku mengakibatkan kehilangan nyawa kepada mangsa. Kan? Okey, dan untuk bahan yang pertama, statistik tu juga tidak boleh diabaikan kerana untuk mencapai kecemerlangan dalam bahasa Melayu kertas 1, setiap bahan yang diberi perlu disentuh dan ditulis serta digunakan dalam karangan. Jadi statistik ni juga boleh diambil, dipetik untuk dijadikan sebagai satu fakta atau bukti yang menyokong kepada huraian yang diberi. Atau mungkin boleh statistik ni juga diselitkan dalam pendahuluan untuk mengaitkan isu kemalangan jalan raya yang berlaku pada hari ini. Okey, untuk jenis soalan yang berfokus, kita boleh lihat contoh soalan ini ya. Okey, dia kata sebagai seorang penduduk yang prihatin, tulis sepucuk surat kepada pihak berkuasa tempatan untuk mengadukan masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan tempat tinggal anda tentang masalah sampah sarap yang tidak dikutip dan cadangkan tindakan yang perlu diambil. Jadi bentuk soalan ini berfokus. Satu persatu dinyatakan dalam soalan apa yang pelajar perlu huraikan. Jadi dalam soalan berfokus ini kita dapat lihat soalan ni jenis berformat iaitu format surat kiriman rasmi. Kita perlu kirimkan kepada siapa? Kita perlu kirimkan kepada pihak berkuasa tempatan. Bukan itu saja, dalam soalan ini juga jelas yang kita perlu menulis aduan tentang masalah kawasan tempat tinggal kita. Dan seterusnya kita juga perlu mencadangkan tindakan yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi soalan ni begitu fokus. Satu persatu telah dinyatakan. Jadi pelajar perlu mengikut arahan soalan. Walaupun begitu, bahan-bahan yang diberi juga tidak boleh diabaikan. Kalau kita lihat dalam gambar yang pertama, sekadar gambar kan? Tetapi jika pelajar menelitinya dengan baik, gambar pertama ni ialah gambar longgokan sampah. Jadi itu gambar pertama tu tentang masalah yang dihadapi lah. Kan? So masalah yang dihadapi itu ialah masalah longgokan sampah. Jadi daripada gambar pertama pelajar boleh membuat huraian. Kan, longgokan sampah, apa masalah yang
timbul daripada longgokan sampah, kan, mencemarkan pemandangan, menghasilkan bau yang busuk, kan, menimbulkan ketidakselesaan pada penduduk setempat. Jadi satu persatu pelajar boleh membuat interpretasi pada setiap gambar. Okey, gambar yang kedua kalau kita lihat itu ialah jadual kutipan sampah dan pembersihan awam. Jadi kalau pelajar tadi masih ingat dalam soalan tadi, dia kata masalah yang timbul ialah masalah sampah sarap yang sering tidak dikutip. Jadi perkara ini juga pelajar perlu kaitkan. Kenapa sampah sarap tu tidak dikutip sedangkan jadual kutipan sampah telah dibuat, kan? Jadi pelajar perlu mengaitkan juga dengan gambar yang kedua. Okey, kalau kita lihat gambar yang ketiga, bahan ketiga daripada Keratan Akhbar, ditulis di situ ialah masalah sampah belum selesai. Okey, dikatakan di situ kerja kutipan didakwa tidak sempurna serta menggunakan pekerja asing. Jadi ini juga ialah salah satu masalah yang timbul dalam soalan ini. Jadi pelajar perlu juga menggunakan bahan ketiga sebagai salah satu masalah yang perlu diadukan kepada pihak berkuasa. Okey. Jadi untuk karangan bahagian A, bilangan patah perkataannya terlalu terhad iaitu 200 patah perkataan. Tadi pun saya cakap tak boleh lebih. Okey, jadi macam mana ni cikgu? Biasa cikgu ajar 5 perenggan, 6 perenggan, macam mana nak tulis 200 patah perkataan? Okey, jadi kat sini kita ada 2 strategi. Okey, biasanya saya lebih cenderung untuk memilih strategi 2 isi, iaitu memadai dengan 4 perenggan sahaja bagi pelajar yang cemerlang. Okey, kerana dengan 4 perenggan ini, pelajar ada bilangan patah perkataan yang lebih untuk menghuraikan isi yang ada. Okey, contoh kat sini agihan untuk strategi 2 isi iaitu 4 perenggan, okey, yang di sebelah kanan slide kita. Okey, pendahuluan memadai dengan 50 patah perkataan. Okey, perenggan kedua bagi isi pertama lebih kurang 60 patah perkataan, isi kedua 60 patah perkataan dan penutup lebih kurang 30 patah perkataan. Jadi dengan cara ini, saya percaya pelajar-pelajar mampu menghuraikan dengan lebih panjang sikit untuk setiap isi yang dinyatakan. Jadi di situlah pemeriksa pastinya dapat melihat kefahaman pelajar tentang isu yang dibincangkan dalam soalan. Okey, tetapi tidak menjadi kesalahan juga untuk pelajar menggunakan strategi 3 isi. Okey, strategi 3 isi iaitu 5 perenggan. Okey, 5 perenggan ni saya amat cadangkan kepada pelajar-pelajar sederhana dan lemah. Okey, sekiranya pelajar tidak mampu untuk menghuraikan dengan panjang bagi setiap isi, pada saya lebih baik menggunakan strategi 3 isi ini, iaitu 5 perenggan. Okey, dengan agihan untuk pendahuluan 30 patah perkataan. Okey, perenggan isi pertama iaitu perenggan kedua sebanyak 50, begitu juga dengan perenggan kedua dan ketiga, dan akhir sekali untuk penutup memadai dengan 20 patah perkataan. Jadi untuk pemilihan perenggan, bilangan perenggan sama ada strategi 2 isi atau strategi 3 isi mengikut kemampuan pelajar sendiri. Okey, jadi saya secara peribadi bagi pelajar yang cemerlang mampu menghuraikan satu isi dengan mantap, jelas, dengan contoh-contoh yang meyakinkan. Jadi saya mencadangkan strategi 2 isi ini diaplikasikan oleh pelajar cemerlang. Manakala untuk pelajar-pelajar yang lain, okey, mungkin memadai dengan strategi 3 isi sahaja. Okey, kita lihat satu contoh soalan. Okey, soalan ini ialah soalan Percubaan Negeri Terengganu. Okey, kalau kita lihat soalan dia ada berikan 3 bahan. Okey, bahan pertama kalau kita lihat situ ada bilangan pelancong ke Malaysia iaitu dari tahun 2015 hingga 2019. Okey, bahan kedua pula ialah poster iaitu poster tentang promosi kempen pelancongan domestik dengan slogan cuti-cuti Malaysia, dan bahan yang ketiga ialah gambar-gambar tentang pelbagai bangunan bersejarah yang menarik untuk dilawati. Tapi pelajar-pelajar diingatkan bukan sekadar melihat bahan tetapi baca juga soalan. Okey, kita lihat soalan.
Okey, dia kata maklumat di bawah okey, berkaitan dengan pelancongan di negara kita. Okey, huraikan pendapat anda tentang pelancongan di negara ini. Dan bilangan patah perkataan hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi soalan ini ialah jenis soalan umum. Okey, dia hanya menyatakan tema iaitu pelancongan. Tapi apakah kehendak soalan dan skopnya tidak dinyatakan. Okey, jadi kalau kita lihat pada bahan-bahan yang diberi, untuk bahan yang kedua dinyatakan tentang poster promosi iaitu cuti-cuti Malaysia. Jadi itu kita boleh kaitkan dengan kehendak soalan usaha. Okey, usaha-usaha untuk menarik kedatangan pelancong ke Malaysia. Kalau kita lihat dalam bahan ketiga pula, diberikan pelbagai gambar bangunan bersejarah. Jadi itu juga boleh kita katakan sebagai faktor kedatangan pelancong ke negara Malaysia. Jadi kita nampak, bahan-bahan yang diberi tidak terikat kepada satu skop saja, tidak terikat kepada satu kehendak soalan saja. Okey, kalau kita lihat pada bahan satu pula, bilangan pelancong statistik tu. Bila masa kita nak guna? Bila kita nak guna? Jadi kita perlu bijaklah gunakan bahan ini, mungkin kita boleh masukkan dalam pendahuluan ataupun contoh. Okey, mari kita lihat contoh karangan untuk tajuk ini. Okey, jadi ini ialah contoh karangan pada peringkat kepujian. Okey, peringkat kepujian. Okey, kita lihat pada perenggan pendahuluan. Statistik yang dikemukakan oleh Kementerian Pelancongan Malaysia dari tahun 2015 hingga 2019 amat mengejutkan. Okey, jadi ayat yang saya warnakan itu ialah ayat yang saya petik ataupun idea yang saya petik ambil daripada bahan pertama. Jadi bahan pertama tu kita ambil, masukkan dalam pendahuluan untuk melayakkan kita mendapat cemerlang dalam karangan. Okey, kita lihat ayat seterusnya. Pada tahun 2016 dan 2019, bilangan pelancong ke Malaysia mencatatkan peningkatan iaitu 26.8 juta dan 26.1 juta pelancong. Jadi itu fakta, poin yang diambil daripada bahan pertama. Ternyata bahawa angka ini bukan sekadar angka kerana saban tahun Malaysia mendapat tempat di hati pelancong domestik mahupun antarabangsa. Tidak lupa juga ayat arah. Apakah, kalau kita dah menganalisis gambar tadi, apakah usaha dan faktor tarikan pelancong ke Malaysia? Kita teruskan perenggan kedua. Sebagai cetusan minda saya yang pertama, usaha menarik pelancong ke Malaysia telah dilakukan oleh Kementerian Pelancongan Malaysia. Mana saya dapat? Mana saya tahu? Ini daripada bahan kedua. Jadi pelajar ambil saja. Menerusi promosi kempen pelancongan domestik dengan slogan Cuti-Cuti Malaysia. Jadi ambil saja. Pelbagai inisiatif pihak kerajaan untuk menguar-uarkannya seperti dicorong radio bagi menggalakkan kedatangan warga tempatan ke destinasi pelancongan yang menggamit kenangan dan emosi. Di samping itu, lokasi pelancongan dapat diperkenalkan kepada semua rakyat marhain kerana tak kenal maka tak cinta. Jadi untuk perenggan kedua juga kita dapat lihat penggunaan ungkapan, peribahasa untuk memperlihatkan kemahiran berbahasa pelajar. Dari perspektif yang lain pula, Malaysia acap kali mendapat kunjungan pelancong atas faktor kewujudan bangunan bersejarah yang beraneka di seluruh negara. Pelancong berpeluang melihat dengan mata kepala sendiri tentang bangunan bersejarah yang dikisahkan dalam buku. Malah, pelancong dapat menjalankan kajian sejarah di Kelly Castle yang mana dikenali sebagai lambang cinta William Kelly Smith terhadap isterinya seumpama dengan Taj Mahal di India. Jadi fakta ini sangat penting. Ini menampakkan atau memperlihatkan pelajar ada kematangan, pengetahuan tambahan tentang bangunan bersejarah yang dinyatakan dalam bahan ketiga. Perihal ini meluaskan pengetahuan pengunjung kerana jauh perjalanan, luas pandangan. Kita lihat penutup.
Okey, sebagai penghias bicara terakhir, jelaslah bahawa pelancongan Malaysia amat signifikan dalam menjana ekonomi negara di samping memetakan Malaysia di mata dunia sebagai negara yang tersohor dan berdaulat. Justeru, modus operandi yang diambil oleh pihak kerajaan tidak seyogianya seperti melepaskan batuk di tangga. Sekali lagi, contoh karang ini menggunakan peribahasa, tetapi mencurahkan sepenuh daya dan upaya menjayakannya dengan cemerlang, gemilang dan terbilang. Jadi ini ialah contoh karangan strategi dua isi, iaitu 4 perenggan. Jadi kalau dikira satu persatu, karangan ini tidak melebihi 200 patah perkataan. Okey, sekarang kita beralih pula kepada karangan bahagian B, iaitu respons terbuka. Jadi sudah saya jelaskan tadi, untuk karangan bahagian B respons terbuka, pilih satu saja daripada 4 soalan. Okey, dan soalan untuk bahagian B ni, dia bentuknya pastinya ada petikan sumber, ada stimulus dan ada soalan yang berkaitan. Okey. Apakah petikan sumber, apakah stimulus dan soalan? Okey, kalau pelajar-pelajar masih ingat soalan-soalan yang telah dijawab sebelum ini sewaktu peperiksaan yang lalu. Okey, untuk karangan bahagian B bentuknya pasti sebegini. Okey, soalan atau pelajar akan diberi petikan sumber, iaitu memetik daripada sumber internet, mungkin keratan akhbar, mungkin daripada majalah tentang tema. Okey, dan pastinya untuk soalan bahagian B juga ada stimulus. Okey, ada sedikit rangsangan untuk pelajar menulis karangan. Dan seterusnya pasti ada soalan yang dinyatakan dalam soalan tersebut. Okey, dan saya juga suka mengingatkan pelajar sekali lagi untuk mencapai kecemerlangan dalam bahasa Melayu. Kertas 1, idea daripada petikan sumber dan stimulus mesti digunakan dalam karangan. Tak kisahlah dalam mana-mana bahagian perenggan, sama ada pada pendahuluan, isi mahupun penutup. Okey, jadi untuk membina perenggan pendahuluan, pelajar-pelajar perlu mempunyai ayat-ayat ini. Iaitu pertamanya mesti ada ayat rangsangan, iaitu ayat tentang tema. Okey, yang keduanya, pelajar perlu menulis ayat sokongan. Okey, ayat sokongan ni boleh menjawab pelbagai persoalan. Sama ada menjawab mengapa, bagaimana, apa, di mana, dan apa saja bentuk soalan boleh dijawab bagi melengkapkan ayat sokongan. Seterusnya dalam pendahuluan juga, pelajar perlu memberikan contoh. Contoh-contoh yang berkaitan. Dan ayat sokongan juga kalau kita lihat dalam kerangka yang ada, untuk ayat sokongan, dia tidak terikat kepada satu ayat. Jadi pelajar boleh menulis ayat sokongan lebih daripada satu. Mungkin satu menyentuh kepada mengapa. Mungkin juga yang kedua boleh menyentuh tentang kesan dan sebagainya. Dan ayat terakhir untuk pendahuluan yang sering kali pelajar lupa ialah ayat tugasan, iaitu ayat arah. Mesti ada menulis ayat terakhir pendahuluan yang menyatakan kehendak soalan. Kalau soalan tadi tentang kemalangan jalan raya, apakah ayat arahnya? Apakah kehendak soalan yang ingin dibincangkan pada perenggan kedua? So, mesti nyatakan tentang punca-punca kemalangan jalan raya ke, kesan-kesan kemalangan jalan raya yang berlaku ke dan sebagainya. Okey, jadi untuk pendahuluan, satu perenggan yang amat penting, iaitu perenggan pertama yang dibaca oleh pemeriksa. Jadi pendahuluan perlu ada satu tarikan, kan? Seperti peribahasa tadi, tak kenal maka tak cinta. Jadi first impression, tanggapan pertama pada pendahuluan karangan tu perlu menarik. Jadi untuk menimbulkan tarikan dalam sesebuah karangan, pendahuluan ni boleh mengaplikasikan pelbagai bentuk. Salah satunya kalau kita lihat sini, kita ada jenis perenggan pendahuluan yang menjelaskan definisi tentang tajuk. Yang kedua, mungkin pelajar juga boleh membina perenggan pendahuluan dengan memetik pendapat daripada tokoh-tokoh yang berkaitan. Yang ketiga, mungkin pelajar juga boleh memulakan
perenggan pendahuluan dengan peribahasa. Ataupun mungkin boleh mulakan perenggan pendahuluan dengan slogan kata yang berkaitan. Jadi ini antara jenis-jenis pendahuluan yang pelajar boleh aplikasikannya dalam karangan. Selain itu, jenis pendahuluan yang lain, pelajar juga boleh mengaplikasikan jenis pendahuluan statistik ataupun persoalan. Tapi setiap persoalan yang dinyatakan dalam karangan perlu dijawab. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Selain itu, kita juga ada jenis pendahuluan yang lain, iaitu jenis sejarah yang berkaitan ataupun sedutan lagu ataupun puisi. Ini ialah bentuk pendahuluan yang kreatif. Yang sangat kreatif. Jika pelajar mampu mengaitkan mana-mana lagu yang berkaitan dengan tema yang ditanya dalam karangan. Bagi binaan perenggan isi penting pula, kita ada beberapa kerangka yang disediakan. Jadi pelajar hanya perlu masukkan saja idea yang difikirkan dalam karangan. Jadi amat cantik sekali jika pelajar dalam perenggan isi ni, pelajar perlu ada ayat topik terlebih dahulu. Ayat topik ialah isi. Isi, idea yang berkaitan dengan kehendak soalan. Selepas menyatakan idea, pelajar perlu menghuraikan idea-idea tersebut, iaitu dinamakan sebagai ayat huraian. Selepas menyatakan huraian, huraian ni boleh menjawab kepada persoalan mengapa. Mengapa, bagaimana. Lepas tu diikuti dengan ayat ketiga dalam perenggan isi, iaitu contoh. Contoh yang konkret, spesifik, yang berkaitan dengan tajuk. Seterusnya, jika pelajar mampu mengaitkan dengan ungkapan-ungkapan. Ungkapan ni tidak terikat kepada peribahasa semata-mata. Mungkin pelajar boleh memetik daripada ayat Al-Quran, hadis ataupun kata-kata tokoh, ataupun slogan dan sebagainya. Dan seterusnya, perlu ada ayat impak, kesan. Kesan daripada idea dan huraian yang kita berikan. Dan terakhir sekali ialah ayat penegas, iaitu kita perlu tegaskan semula idea yang dinyatakan dalam ayat topik tadi ialah kehendak soalan yang perlu dijawab. Jadi kalau kita lihat dalam kerangka ini untuk penulisan yang baik, contohnya untuk ayat topik. Mungkin tadi kita dapat mengimbas kembali tajuk kemalangan jalan raya tadi. Salah satu punca kemalangan jalan raya tadi ialah pengambilan minuman beralkohol. Mungkin kita boleh mulakan dengan ayat topik yang disediakan itu. Sebagai cetusan midah saya yang pertama, moleklah kiranya kita tinjau dari aspek, dari aspek apa? Mungkin kita kata dari aspek tingkah laku manusia, ketika pemanduan. Jadi kita katalah ayat huraian, hal ini berlaku demikian kerana, kita cakaplah sikap pemandu yang tidak berhemah ataupun mengambil ringan ketika pemanduan dan tidak memberikan tumpuan sepenuhnya ketika pemanduan. Satu persatu kita masukkan ke dalam kerangka ini. So untuk ayat contoh, kita boleh mulakan sebagai contoh. Atau mungkin pelajar suka untuk mengambil baris yang kedua. Biar kita ambil contoh. Atau mungkin kita boleh ambil frasa seterusnya. Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialah. Jadi pelajar boleh mempelbagaikan tadi. Seperti yang saya katakan dalam rubrik pemakahan tadi, ayat pelajar perlu bervariasi. Jadi guna pakai kerangka ini. Pastinya karangan pelajar akan jauh lebih baik. Untuk perenggan penutup Untuk perenggan penutup, paling kurang pelajar perlu ada ayat kesimpulan. Seterusnya perlu ada ayat saranan. Kita ada ayat harapan dan yang terakhir ialah ayat penegas. Jadi bagaimana nak memulakan perenggan penutup ni? Jadi pelajar guna pakai saja kerangka ini. Pilih saja antara 5 pilihan yang ada. Mungkin pelajar ingin menulis perenggan penutup ni dengan ayat bagi mengakhiri wacana ini. Jadi pelajar boleh tulislah. Pelajar tulis tentang kemalangan jalan raya tadi kan. Jadi bagi mengakhiri wacana ini, kemalangan jalan raya dilihat mendatangkan banyak kesan
buruk, contohnya. Okay? Atau mungkin pelajar tak mau guna bagi mengakhiri wacana ini, pelajar boleh guna sebagai penutup wacana ini, jelaslah bahawa. Jadi pelajar boleh silih gantilah penggunaan ayat-ayat dalam kesimpulan ini. Okay, begitu juga dengan ayat saranan, kalau kita lihat, okay, pelajar boleh memilih salah satu daripadanya. Okay, mungkin kita boleh kata oleh itu sebagai warga masyarakat yang prihatin, kita haruslah seia sekata atas nama muafakat membawa berkat untuk mungkin kita kata kemalangan jalan raya, untuk mengatasi kemalangan jalan raya daripada terus menjadi masalah yang okey, kita teruskanlah ayatnya kan. Okey, ayat harapan pula. Okey, saya berharap agar kita guna saja melalui langkah apa, usaha apa. Jadi harapan ni kita mengharapkan sesuatu yang positif, yang lebih baik. Okey, dan akhir sekali ialah ayat penegas. Pilih saja. Bulan semakin terang, bayang kian jelas. Okey, sekali lagi ingin saya tegaskan bahawa tulis semula tajuk ataupun tema yang kita bincangkan tadi. Okey, pembinaan karangan tadi sebaiknya digunakan oleh pelajar-pelajar yang mampu mengolah ayat sendiri. Okey, tetapi untuk slide yang seterusnya ini, kerangka karangan mudah ni, saya suka minta pelajar-pelajar yang lemah untuk pakai karangan berbingkai ini. Sebab penggunaannya lebih mudah, pelajar tak perlu nak fikir-fikir sangat, hanya perlu isikan saja tempat kosong tu mengikut soalan atau bahan yang diberi. Jadi pada saya mudah saja. Cuma pelajar perlu ambil masa dalam tempoh yang terdekat ini untuk menghafal. Menghafal sedikit ayat demi ayat ini untuk dipraktikkan dalam karangan nanti. Okey, jadi begitu juga untuk perangai isi ketiga, keempat dan penutup. Kita guna saja. Hanya tempat kosong tu saja kita perlu isi yang bersesuaian dengan tajuk. Okey, nanti kita akan lihat contohnya. Okey, kita cuba guna pakai kerangka mudah tadi dengan soalan ini. Okey, soalan bahagian B, iaitu domain awam. Okey, jadi terlebih dahulu semua bahan yang diberi perlu dibaca. Okey, yang pertama tu dikenali sebagai petikan sumber ya, yang mana dia katakan di situ Taman Negara Mulu. Okey, menghiasi Taman Negara ini ialah Gunung Mulu yang merupakan gunung batu pasir setinggi kira-kira 2,377 meter dan mempunyai sejarah yang berusia lebih daripada 1.5 juta tahun lamanya. Gunung Mulu juga telah diisytiharkan sebagai salah satu tapak warisan dunia pada tahun 2000 oleh Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang juga dikenali sebagai United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation atau dikenali sebagai UNESCO. Jadi ini bahan yang dikenali sebagai petikan sumber yang dipetik daripada buku teks. Tidak boleh diabaikan. Jadi saya sudah warnakan kuning tu, jadi itu boleh diambil sebagai contoh untuk dimasukkan, diselitkan dalam karangan kita nanti. Okey, kita baca stimulusnya. Petikan di atas menggambarkan keistimewaan Taman Negara Mulu yang sewajarnya dipelihara agar diwarisi oleh generasi muda kelak. Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk memelihara kelestarian alam semula jadi ini. Okey, jadi saya warnakan juga frasa-frasa penting Taman Negara Mulu sewajarnya dipelihara, diwarisi oleh generasi muda kelak. Gunakan. Dan kita lihat soalan, sehubungan dengan itu anda dikehendaki menyampaikan sebuah ceramah. Di sini kita nampak ini karangan berformat. Pelajar perlu mematuhi format ceramah kepada warga sekolah bagi menggalakkan masyarakat memelihara alam semula jadi dan tidak terus melakukan sebarang pencemaran. Tajuk ceramah tersebut ialah usaha-usaha memelihara alam semula jadi. Tulis ceramah tersebut selengkapnya. Jadi saya sarankan pelajar-pelajar masuk ke
Dewan Peperiksaan, perlu ada pen warna. Okey, cuba warnakan frasa-frasa penting, kehendak soalan, kata kunci yang boleh kita gunakan dalam karangan. Okey, kita lihat bagaimana kita boleh masukkan isi-isi ini ataupun bahan-bahan ini dalam karangan mudah tadi. Okey, jadi kalau kita lihat ini slide yang memaparkan skema jawapan tentang ceramah. Tajuk ini sendiri, soalan ini, skema jawapan ini semua sudah dibekalkan kepada pelajar dalam modul Ticket to Victory. Dalam tempoh masa yang singkat ini, pada saya rujuk latihan-latihan yang ada, soalan-soalan yang ada, skema jawapan yang ada. Tetapi pelajar boleh latih masukkan isi-isi yang dicadangkan dalam skema jawapan ini dalam kerangka karangan berbingkai tadi. Jadi saya percaya latihan demi latihan dapat membiasakan pelajar dalam menjawab soalan peperiksaan nanti. Okey, begitu juga untuk slide ini. Okey, ini skema jawapan yang pelajar-pelajar boleh rujuk. Okey, untuk kita cuba masukkan dalam kerangka karangan berbingkai tadi ya. Okey, begitu juga untuk perenggan kedua akhir dan penutup ini. Okey, jadi jom kita cuba masukkan dalam kerangka karangan mudah tadi, tapi kita sesuaikan dengan soalan ini yang memerlukan pelajar menulis karangan berformat ceramah. Okey, kalau format ceramah, pelajar-pelajar perlu ada kata alu-aluan. Okey, perlu ada kata alu-aluan dan ada hadirin yang dihormati sekalian, ucapkan sekian terima kasih, menyatakan tajuk dan sebagainya. Okey, kita lihat. Okey, untuk soalan tadi jadi temanya kita boleh kata alam semula jadi. Ataupun kita boleh kata temanya memelihara alam semula jadi. Ataupun pemeliharaan alam semula jadi. Okey, untuk kehendak soalan, maksudnya apa yang perlu difokuskan dalam penulisan karang ini? Okey, jadi pelajar perlu menulis usaha-usaha memelihara alam semula jadi. Okey, sudah dinyatakan dalam soalan tadi. Okey, jadi sebelum kita masukkan dalam kerangka karangan berbingkai tadi, kita tulis kata alu-aluan dulu. Sebab ini format ceramah. Okey, jadi kita mulakan. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berusaha Tuan Pengetua, guru-guru dan murid yang dihormati sekalian. Paling kurang, perlu nyatakan perkara itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk, salin semula dalam soalan. Usaha-usaha memelihara alam semula jadi. Sebagai permulaan bicara, itu yang kita tambah jadi kita terus masukkan, gunakan kerangka karangan berbingkai tadi. Pada era globalisasi tanpa limitasi ini, isu, kalau kita lihat kerangka karangan tadi, isu apa? Kita perlu masuk tema kan? Kita ambil balik. Isu memelihara alam semula jadi seperti Gunung Mulu yang telah diisytiharkan sebagai tapak warisan oleh UNESCO, itu juga saya petik daripada petikan sumber tadi sering menjadi buah mulut masyarakat di segenap pelosok negara. Sudah siap? Untuk ayat pertama tu. Hal ini dikatakan demikian kerana isu, kalau kita lihat pada kerangka karangan tadi, ialah tema So kita kata isu, copy salin balik. Memelihara alam semula jadi, memberi impak. Kalau kita lihat dalam kerangka tadi, pelajar perlu memilih. Adakah tema ini memberi impak positif atau negatif? Jadi pelajar perlu membuat pertimbangan di sini. Jadi kalau dalam isu alam semula jadi, pastinya memberi impak positif kepada kita. Persoalannya, nyatakan apakah usaha-usaha memelihara alam semula jadi. Diikuti dengan tanda soal sebab ini ialah ayat tanya bermula dengan kata tanya iaitu apakah. Oleh itu, saya tidak akan membiarkan persoalan tersebut tergantung tanpa jawapan. Jadi nampak? Jadi saya percaya pelajar yang kata tak boleh tulis karangan, jika menggunakan karangan berbingkai ini, pelajar pasti boleh menulis sesuatu. Syarat untuk mendapat markah, pelajar perlu menulis.
Okey, perlu menulis apa? Perlu menulis karangan berkaitan tema. Paling kurang pelajar ikut saja. Okey, hafal. Okey, hafal kerangka karangan berbingkai ini supaya pelajar dapat markah walaupun sedikit untuk lulus dalam bahasa Melayu. Okey, jadi untuk format ceramah ni jangan lupa perlu ada hadirin yang dihormati sekalian. Perlu ada itu. Okey, jadi untuk perenggan isi kita guna pakai saja. Okey, guna pakai saja kerangka yang dibekalkan tadi. Okey, sudah terang lagi bersulur, tak perlu tukar, ambil saja. Okey, jadi selepas itu pelajar perlu masukkan kehendak soalan. So, kehendak soalan tadi yang kita telah bincangkan, usaha memelihara alam semula jadi. Ialah, okey, apa isinya? Okey, jadi untuk latihan dalam tempoh yang singkat ni, rujuk skema jawapan dan pelajar cuba buat latihan. Masukkan isi-isi yang ada yang dibekalkan dalam skema jawapan dan sesuaikan dalam kerangka karangan berbingkai ini. Okey, dan saya percaya latihan ini pasti dapat membantu pelajar dalam menjawab soalan SPM nanti. Okey, kita cuba lihat perenggan isi pertama dulu sebagai contoh ya. Okey, dia kata usaha memelihara alam semula jadi ialah amalan 3R iaitu reduce, reuse dan recycle. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana perkataan tu sudah ditulis dalam kerangka karangan berbingkai. Okey, kerana apa? So kena menjawab mengapa? Apa? Okey, jelaskan apa itu amalan 3R. Okey, jadi ayat ini untuk latihan pelajar boleh rujuk skema jawapan tadi. Okey, amalan 3R ialah amalan mengurangkan, menggunakan semula dan mengitar semula bahan-bahan yang boleh mencemarkan alam sekitar. Okey, cukup. Okey, sebagai contoh, kita boleh menggunakan semula baju-baju dan barangan adik-beradik yang masih elok daripada dibuang begitu sahaja. Jadi contoh tu perlu konkret. Apa contoh? Apa barang dia? Apakah yang barang yang kita boleh lihat dalam kehidupan seharian sebagai amalan 3R tu. Jadi contoh tu perlu nyata ya. Okey, lepas tu dia kata impaknya. Okey, kita dapat menjimatkan kos perbelanjaan keluarga kerana beringat sebelum kena. Okey, ada kesilapan sikit dalam slide yang ada. Okey, sepatutnya peribahasa tu kerana beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis. Okey, jadi untuk ayat penegasan, benarlah bahawa amalan 3R merupakan usaha memelihara alam semula jadi. Jadi lihat, mudah kan? Kita guna pakai saja kerangka karangan berbingkai ini. Masukkan saja isi-isi yang ada dalam kerangka karangan berbingkai ini. Okey, untuk perenggan isi kedua, kita lihat. Kita mulakan saja. Memang tidak dapat dinafikan bahawa. Jadi untuk kerangka karangan mudah ni pelajar tak perlu pilih. Pelajar ikut saja. Masukkan saja dalam tempat kosong itu. Okey, jadi dikata tidak dapat dinafikan bahawa usaha memelihara alam semula jadi ialah, itu tadi kehendak soalan ya. Ialah, apa isinya? So, laman sosial digunakan sebagai medium bagi melahirkan kesedaran masyarakat tentang masalah pencemaran alam sekitar. Okey, jadi hal ini dikatakan demikian kerana. Kenapa? So, kita jelaskan laman sosial tidak asing bagi setiap lapisan masyarakat, baik golongan muda mahupun golongan dewasa. Sebagai analogi, kita boleh memuat naik status. Okey, ini ialah contoh ya. Kita boleh memuat naik status atau blog tentang pencemaran alam sekitar bagi mewujudkan kesedaran orang awam. Kesannya, warga maya akan cakna, prihatin terhadap pemeliharaan alam sekitar. So, benarlah bahawa penggunaan laman sosial sebagai medium menimbulkan kesedaran masyarakat merupakan usaha memelihara alam semula jadi. Cantik sekali. Okey, jadi pelajar masukkan saja. Okey, jangan kata lagi selepas ni, cikgu, saya tak boleh tulis karangan. Pasti, saya yakin pelajar boleh menulis karangan dengan menggunakan kerangka karangan berbingkai ini. Okey, jadi bagi format ceramah, setiap dua perenggan kita letakkan hadirin yang dihormati sekalian. Okey, kita lihat perenggan isi ketiga. Okey, dari perspektif yang lain, salin semula kehendak soalan kita, usaha memelihara alam semula jadi ialah, apa langkah lain?
penanaman pokok-pokok. Okey, kenapa? So, hal ini dikatakan demikian kerana pokok-pokok merupakan sumber oksigen kepada manusia sejagat. Okey, sebagai bukti, so kita tukar tadi contoh, kita sudah guna analogi, so kita guna bukti pula untuk menyatakan contoh. Kita sewajarnya menanam pelbagai jenis pokok seperti, apa contoh pokok yang konkret? Pokok yang kita dah nampak dalam kehidupan seharian kita. Contohnya pokok bunga, pokok hiasan dan pokok buah-buahan di sekeliling taman rumah. Implikasinya, so kesannya kadar pencemaran terutamanya udara dapat diatasi dan kawasan rumah kita dapat dicantikkan. Jadi tepatlah bahawa salin semula kita punya isi yang telah dinyatakan dalam ayat pertama, penanaman pokok-pokok merupakan, salin semula kehendak soalan kita, usaha memelihara alam semula jadi. Perenggan isi yang keempat. Jadi kat sini kita akan cuba menghasilkan 6 perenggan untuk karangan bahagian B. Untuk perenggan isi keempat iaitu perenggan yang kelima, guna saja dari kacamata yang berbeza. Salin semula kehendak soalan kita, usaha memelihara alam semula jadi ialah, salah satu isinya penggunaan tenaga lestari dan teknologi hijau dalam kehidupan. Kenapa? So, hal ini dikatakan demikian kerana teknologi hijau. Jelaskan apa tu teknologi hijau? Teknologi hijau ialah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan sumber semula jadi. Apa contoh? Guna pula. Tamsilannya, kita menggunakan kereta berenjin hibrid dan pendingin hawa yang jimat tenaga di rumah. Natijahnya, jadi kesannya usaha ini dapat meminimumkan impak buruk kepada alam sekitar dan meningkatkan kualiti hidup manusia. Jadi ayat terakhir, ayat penegasan untuk perenggan isi, betullah bahawa penggunaan tenaga lestari dan teknologi hijau merupakan usaha memelihara alam semula jadi. Nampak? Boleh kan? Jadi sebelum kita menutup perenggan kita, sekali lagi guna hadirin yang dihormati sekalian. Sebelum saya mengakhiri ceramah hari ini, nampak ya? Kita gunakan bulan semakin terang, bayang kian jelas bahawa, kita copy balik, salin balik. Kita punya kehendak soalan ataupun tema untuk penutup kita, usaha memelihara alam semula jadi ini harus, kalau kita lihat pada karangan berbingkai tadi, pelajar diminta untuk memilih sama ada untuk kita guna perkataan diteruskan ataupun diatasi. Jadi untuk usaha memelihara alam semula jadi ialah perkara yang positif. Jadi kita pilih diteruskan. Agar, apa? Kenapa? Agar keindahan dan kebersihan alam yang dinikmati hari ini turut dirasai oleh generasi masa muka. Masa muka, masa hadapan. Jadi di sini pun kita guna kepelbagaian bahasa bervariasi. Saya mendoakan agar, jadi ayat bermula dengan saya itu tak ada digariskan. Maksudnya itu ayat yang memang dalam kerangka. Salin saja. Hafallah. Masih ada masa untuk pelajar menghafal dan mempraktikkannya dalam SPM nanti. Saya mendoakan agar impian negara untuk mencapai wawasan kemakmuran bersama 2030 dapat dicapai dengan mudah untuk memastikan Malaysia dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu peribahasa dengan negara-negara gergasi di persada antarabangsa. Namun begitu, tepuk dada, tanya selera. Sekali lagi, peribahasa digunakan. Jadi sekian, terima kasih. Jadi untuk ucapan perlu ada sekian, terima kasih. Jadi nampak, kerangka karangan berbingkai ni saya percaya dapat membantu pelajar-pelajar untuk menulis karangan dengan baik. Dengan ini, selesailah sedikit perkongsian saya tentang bahasa Melayu kertas 1. Sebelum saya mengakhiri perkongsian hari ini, jadi yakinlah bahawa anda boleh melakukannya.
Semuanya tepuk dada tanya selera. Jika anda semua mahu berjaya, usaha perlu dilakukan. Kan? Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Jadi saya ucapkan selamat berjaya kepada semua calon SPM di luar sana. Semoga perkongsian hari ini dapat dimanfaatkan dan dapat membantu semua pelajar calon SPM nanti. Sekian, terima kasih.